Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel yang serba simpel dan spontan, channel Sharing Jalan, channel Malaysian Respon. Seperti yang saya janjikan, konten saya mungkin tidak berapa menarik dari segi persembahan, tetapi insya Allah segala buah fikiran yang saya sampaikan lain daripada yang lain. Saya tidak akan merujuk kepada sebarang teks. Ini hanya buah fikiran sendiri dan saya menjamin tidak membaca berita. Tidak membaca semula, tidak mengolah semula berita-berita yang sudah ada di tempat lain. Karena saya perasan ada beberapa channel politik yang popular, mereka sebenarnya membuat tajuk yang gempak tetapi isinya adalah pembacaan semula berita. Masa saudara-saudara sangat berharga bagi saya tidak mau buang masa saudara-saudara. Okey, jadi konten kita pada kali ini lebih kepada analisis tentang perkara yang pernah berlaku pada satu ketika dulu, pernah berlaku di beberapa negara jiran kita, dan sekarang hal berkenaan berlaku kepada negara kita di masa yang sekarang. Ada banyak persamaan. Jadi hal apakah itu saudara-saudara? Okey. Pertama sekali kita kena fahami, negara kita sekarang sebenarnya sudah berada di ambang. Di ambang ya, belum lagi dilanda krisis, tapi sudah di ambang krisis. Apabila petunjuk utama, iaitu mata wang negara kita, ringgit Malaysia, mengalami penurunan. Kemudian indikator atau petunjuk kedua adalah pelabur-pelabur yang telah pun keluar untuk beberapa hari berturut-turut. Jadi ini merupakan satu petanda yang kurang baik. Tetapi apa yang lebih buruk adalah seolah-olah tidak ada tindakan atau plan ekonomi yang konkret untuk menangani masalah ini. Bukan hanya di peringkat perbincangan, tetapi di peringkat pengumuman pun tidak ada. At least kalau pengumuman ada, rakyat boleh berasa yakin, pelabur luar pun boleh berasa yakin. Tapi ini tidak ada sebarang plan. Jadi kalau tidak ada sebarang tindakan, kita boleh berasumsi ataupun mengandaikan bahawa hal ini mungkin disengajakan. Kenapa pula pihak kerajaan sengaja mau melemahkan ekonomi sendiri? Saudara-saudara jangan silap. Ada udang sebalik batu. Mungkinkah hasrat yang terbantut 26 tahun yang lepas mau dilaksanakan pada ketika ini? Apakah hasrat 26 tahun yang lepas itu saudara-saudara? Okey, kita recap. Perdana Menteri kita sekarang, PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pernah menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri sebelum dipecat pada tahun 1998. Tahun 1996 dan tahun 1997 adalah tahun-tahun di mana negara-negara harimau ekonomi Asia, terutama di Asia Tenggara, diserang oleh para pelobi-pelobi Yahudi seperti George Soros. Tetapi Perdana Menteri kita pada ketika itu, iaitu yang amat berhormat Tun Mahathir Datuk Seri Mahathir pada ketika itu, mengambil pendekatan yang sangat drastik apabila beliau menambat nilai ringgit pada kadar RM3.80 per $1. Menambat. Walaupun dengan menambat hal berkenaan beberapa pergerakan ekonomi terbantut, tetapi nilai mata ringgit kita tetap kukuh. Jadi kita boleh bertahan. Sedangkan timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengambil pendekatan shortcut, iaitu mau tunduk kepada tekanan daripada tabung mata wang antarabangsa atau International Monetary Fund, iaitu IMF. Saudara-saudara harus faham, bahaya meminjam dari IMF ini bukan dari segi bentuk keuangan atau financial sahaja, tetapi ia mencakupi hal lain, termasuk aspek politik, budaya, dan sosioekonomi semua. Dia akan pengaruhi, itulah syarat dia. Jadi Perdana Menteri kita, Tun Mahathir pada ketika itu sedar akan bahaya jika kita meminjam pada IMF. Tetapi timbalan pada ketika itu, iaitu PMX kita sekarang, berkeras mahu kita meminjam pada IMF. Dapat kita fahami, karena apa? IMF ini dekat dengan National Endowment of Democracy atau NED. NED pada ketika itu sebenarnya sudah standby untuk merangka satu contingency plan. Jika Anwar Ibrahim gagal meminjam dari IMF lalu dipecat, maka NED sudah berada standby di belakang dengan dana, kebijakan dan semua. Jadi pada ketika itulah, ya, apabila Tun Mahathir mendebat ringgit, maknanya hasrat Anwar terbantut. Okey. NED ada Paul Wolfowitz. Kemudian IMF pada ketika itu ada Michael Kemdesus. Kemudian para pelobi Yahudi pula ada George Soros. Ketiga-tiga mereka ini
selari fikiran dengan beberapa negara di Asia Tenggara yang terjebak. Contohnya Indonesia. Ada yang mengatakan Indonesia tidak meminjam daripada IMF, tapi hakikatnya mereka ada meminjam daripada IMF. Okey, itu petunjuk yang pertama. Yang kedua, sekarang ini kalau kita lihat, PMX kita ada kecenderungan berjumpa dengan pelajar-pelajar universiti. Apa kaitannya saudara-saudara? Nah, kalau kita lihat memang macam tiada kaitan. Tapi kalau kita kaji sejarah pada masa krisis keuangan 1997, gerakan reformasi pada ketika itu bukan di Malaysia tapi di Indonesia digerakkan oleh pelajar universiti. Jadi ini mungkin rencana awal PMX kalau jadi mau pinjam daripada IMF, lalu berlaku ketidakpuashatian, beliau sudah pun mendekatkan diri dengan elemen paling bahaya untuk menentang kerajaan, reformasi gerakan baru, iaitu pelajar universiti. Jadi nampak tak saudara-saudara? Kaitannya ada. Hasrat yang lama terpendam ada. Kenapa beliau ini cenderung mau meminjam kepada IMF, sedangkan sudah tahu akibatnya? Kerana kita tahu NED atau National Endowment of Democracy yang sebenarnya berlatar belakangkan CIA berada di belakang penubuhan Parti Keadilan Rakyat. Malahan beberapa, kalau kita baca rencana, ini bukan dari saya baca rencana, NED inilah yang mendanai PKR atau keadilan pada peringkat awalnya sampailah sekarang. Mereka inilah yang menjadi think tank atau tindak pemikir kepada Pakatan Harapan. Jadi sebagai imbalan, pinjam dengan IMF, nanti negara mungkin boleh menjadi seperti Greece, boleh menjadi seperti Sri Lanka, palis-palis. Ya, karena apa saudara? Saya tidak menuduh, tapi jelas kita sudah nampak ringgit jatuh, kita sudah nampak keadaan harga komoditi dan barangan meningkat, tapi seolah-olah tidak ada sama sekali usaha untuk menambat hal ini. Macam disengajakan. Apabila keadaan sudah terlalu teruk, maka mungkin Perdana Menteri akan mengumumkan, okey, kita tidak ada jalan lain, kita pinjam dari IMF. Kenapa beliau mau meminjam dari IMF? Kerana syarat yang diberikan itu bukan daripada Paul Wolfowitz saja, bukan daripada IMF saja, tapi dari Paul Wolfowitz yang menjadi tulang belakang NED. Renung-renungkan, PRN 6 negeri sudah dekat. Kalau mau negara kita tidak meminjam dan menjadi kerbau cucuk hidung kepada IMF, maka kepada saudara-saudara yang mengundi, termasuk saya, pada PRN 6 negeri ini, fikir-fikirkan. Okey?